Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Bersama dengan kami di channel podcast Hoi Podcast. Bersama saya Farah binti M. Fauzi sebagai host anda pada kali ini. Dan podcast kita bertajuk Seni versus Lawa. Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe Hoi Podcast, okey? Okey, bersama kita pada kali ini tetamu jemputan kita yang istimewa, iaitu Nur Adibah binti Muhammad Suhaimi alias Hasbullah. Selamat datang Adibah. Terima kasih. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay, minta maaf ya tadi tersasul nak sebut nama. Tak apa. Tak apa. Okay. Beliau merupakan student tahun 4 di USIM dan pernah menjadi ketua Azra selama dalam setahun lebih. Sebelum itu, kita sedia maklum bahawa Azra ni adalah kumpulan nasyid di USIM kan? Okay. Dan sesuailah dengan tajuk kita hari ini, iaitu Seni versus Lara. Okey, kita nak bagi tahulah yang kita punya guest hari ini, iaitu Adibah, pernah jadi coach nasyid dan pernah mewakili Negeri Sembilan dalam pertandingan akapela. Okey, itu antara achievement lah yang sedikit je, tapi nanti kita akan kupas lebih lagi. Okey, kita akan teruskan kepada soalan yang pertama. Okey, generally kita semua tahu yang nasyid ni adalah alunan nyanyian yang berunsurkan Islam ataupun macam kata-kata nasihat kan. Jadi bagi Adibah lah, bagi Azra, apa sebenarnya nasyid tu? Dan Azra pun Adibah pun pernah masuk Azra dah beberapa tahun kan. Jadi bila dengar nasyid tu, apa yang Adibah rasa? Apa yang dia faham? Okey lah, bagi saya lah kan. Saya ni dah lama macam dari kecil dengar nasyid ni. So bagi saya nasyid ni lagu-lagu keagamaan lah. Kita pun tahu memang nasyid ni sinonim dengan lagu-lagu keagamaan. So tapi bila dah besar, bila dah makin besar, kita tahu rupanya bukan setakat lagu keagamaan, lagu-lagu yang berunsurkan nasihat pun boleh dikirakan nasyid. Itulah yang pemahaman saya. Okey. Seterusnya, nasyid ni kan ataupun muzik ni dia ada banyak jenis kan. Mungkin ada modern, ada tradisional. Jadi dan setiap muzik atau nasyid tu sendiri dia macam ada message tau. Dan bagi Azra nak sampaikan message apa daripada mungkin lagu-lagu yang pernah dinyanyikan di USIM? Okey, setakat ni lah. Kalau lagu-lagu yang Azra bawa setakat ni, kalau lagu sendiri, kebanyakan memang lagu-lagu yang positif, lagu-lagu ketuhanan. Kalau lagu yang memang kita orang selalu bawa daripada tahun 1 yang kita orang belajar, lagu senior kita orang, tajuknya masih ada. Lagu dia berunsurkan ketuhanan, so mengingati Tuhan. So kalau lagu tu berkonsepkan ketuhanan lah, untuk kita macam dakwah lah orang kata kan, untuk mengingati kita supaya ingat kepada Tuhan, ingat kepada dosa-dosa kita, supaya macam bila kita ingat dosa, kita akan macam rasa sesuatu, faham tak? Kalau saya sendiri pun, saya ada baik-baik lirik daripada lagu tu sendiri, membuatkan saya rasa nak menangis. Tu jujur. Lepas tu, bagi saya macam tu lah. Kalau untuk Azra ni, lagu-lagu yang positif, itulah lagu yang kita orang nak sampaikan. Tidak semestinya lagu yang berunsurkan ketuhanan sahaja. Tapi mungkin sebab Adibah sendiri mungkin macam berjiwa seni ataupun faham nasyid tu macam mana kan, mungkin sebab tu rasa nak menangis ataupun macam kita rasa feel dia punya message tu kan. Betul. Itulah macam antara tujuan seni kan. Okey. Tapi sebelum tu sepanjang Adibah berada di bawah Azra ni kan, berapa lagu yang dah macam dinyanyikan sendiri? Kalau lagu sendiri setakat ni yang kita orang belajar, lagu senior-senior setakat ni ada 2. Tapi lagu InsyaAllah akan ada lagu baru daripada kita orang. InsyaAllah lagu sedap, dijamin. InsyaAllah lagu baru insyaAllah lah upcoming nanti. Sebab kita orang pun baru dengar lagu tu. Lagu tu dibuat sem lepas, tapi kita orang baru dengar-dengar. And then insyaAllah akan record pada
dalam tahun ni lah. Okay, insyaAllah kita nantikan muzik daripada Azra yang akan datang, nasyid kan. Okay, kita teruskan ke soalan seterusnya. Apakah prestasi yang paling gempak ataupun cemerlang yang Adiba pernah rasa waktu dalam kumpulan Azra ni? Okey lah, kalau Azra kan kumpulan nasyid seperti sedia maklum bawah pusat kebudayaan USIM kan. So kalau macam dalam grup Azra, kalau as a group pencapaian paling gempak, kita orang pernah join Piala Rabbani pada tahun, tak silap saya, 2022 bersama-sama dengan grup interaksi kumpulan nasyid lelaki USIM. Kalau itu as a group. Kalau untuk ahli sendiri, macam 2 orang ahli Azra bersama-sama dengan beberapa lagi ahli vokal dari kumpulan dari pusat kebudayaan juga, termasuklah interaksi, QVO, kumpulan apa lagi 3 tu lah yang common. Kita orang join yang tadi ada mention acapella peringkat kebangsaan mewakili Negeri Sembilan, dan alhamdulillah kita orang memenangi tempat kedua naik Johan. Nombor 1 Sarawak, Sabah Sarawak tak boleh menang lah. Tak boleh menang. Suara sedap lah. Mana tahu akan datang boleh menang. Tapi itulah, kita orang bawa image nasyid itu sendiri. Sebab orang yang dengar pun macam, oh, nasyid boleh buat acapella macam tu kan. Biasa orang dengar acapella ni kan lagu-lagu moden, memang lagu-lagu bukan lagu yang Islami kan. Orang buat acapella kan biasanya. Acapella tu yang hit voice tu. Acapella ni adalah seni suara, hanya suara, bukan muzik yang lain kan. Tahu kan? Acapella ni macam buat muzik melalui suara saja. Okay, faham. Sebab rasanya ada dengar juga sebelum kita buat podcast ni, kita ada tengok oh macam ni punya acapella macam ni kan. Tadi rasa macam ada nak tanya something tapi terlupa. Tapi tak apa, nanti kalau ingat kalau ingat saya tanya. Okay. Next question. Okay, macam mana Adibah rasa muzik nasyid ni kan boleh jadi cara yang power nak sampaikan mesej keagamaan? Okey lah, kalau nak kata cara yang power untuk menyampaikan mesej kan, kita orang-orang muda terutamanya memang sinonim nak dengar something yang sedap. Kata kan, nak dengar something. Kalau buat kerja kan macam bosan lah, tak tahu nak buat apa. Daripada dengar lagu yang tak ada makna. Macam sekarang ni banyak lagu yang melarakan, lagu yang tak ada maksud pun. Kan, just a simple word je boleh jadi lagu. Macam tu, macam apa ni nak cakap ni? Macam tu kan, tak ada maksud. So kalau macam daripada kita dengar lagu-lagu yang macam tu, baik kita dengar lagu yang ada mesej. Selain daripada macam tengah-tengah menuliskan buat kerja, tiba-tiba kita dengar satu lirik daripada lagu tu, kita akan teringat macam kita mengingat kepada benda-benda yang baik. Kan, mengingat kita kepada benda-benda yang baik. Nak kalau lirik ketuhanan, lagilah macam tengah nulis, tiba-tiba tengah syok dengan lirik kan, lepas tu macam tiba-tiba rasa sedih lah dengan lagu ni. Macam ingat Tuhan, ingat kepada silaturahim yang kita bina. Macam tu kadang-kadang kan. Sesuai dengan tajuk kita kan. Patutnya bila kita dengar muzik ataupun nasyid ni kan, kita tak patutlah yang macam melarakan kan. Kita betul. Dengar tu kita akan ingat benda-benda yang baik, ingat Tuhan. Kita akan begitulah. Itulah mesej nasyid. Okay, faham. Macam dakwah lah kan orang kata. Dakwah. Okay. Setiap perkara, contohnya seni muzik ni, kita kan macam akan ikut peredaran zaman kan. Dan pada asalnya nasyid ni dulu cuma hanya nyanyian, dan mungkin makin lama kita mungkin ada gaya tersasar, gaya tadah tangan, gaya macam ni ke apa kan. Jadi dalam sepanjang mengikut peredaran zaman ni, apakah cabaran Azra untuk memelihara kesucian nasyid ni sambil di samping itu kita masih lagi kreatif dalam seni nasyid ni sendiri? Okay. Bagi saya lah, untuk menjaga kesucian ni kan, kita berbalik kepada niat kita buat lagu ni, kita menyampaikan lagu ni. Apa niat kita? Adakah semata-mata untuk dapat achievement achievement yang popular? Macam cakap kan, menyanyi untuk apa? Untuk popular. Setakat tu je ke? Berbalik pada niat kita. Untuk apa kita mulakan dakwah, mulakan nasyid ni? Untuk berdakwah. Itu yang pertama. Sebenarnya niat tu.
Kan ada hadis kan, apa orang kata, setiap perkara dimulakan dengan niat kan. Innamal a'malu binniyat. Ya, betul, pandai. So itulah nak disampaikan. Kiranya setiap benda yang kita buat ni mesti niat dia baik. So berbalik pada niat kita, kenapa kita bernasyid ni? Itulah cara bagi Azra, itulah cara kita orang menjaga kesucian nasyid itu sendiri. Itulah bila rasanya baru sekejap je kan, tapi bila dengar Adibah cakap ni kan, kita rasa macam rasa sesuatu pula kan, rasa macam benda-benda baik macam tu lah, rasa lah. Dan saya harap penonton pun mungkin rasa benda yang sama. Dan nasyid ni sendiri memang kita memang tak patutlah membuat lirik-lirik lagu yang tak sepatutnya. Kita kena buat something yang memberi faedah kepada orang ramai kan. Betul, dan kita pun setiap pada Muslim ni sebaik-baik daripada kita yang memberi manfaat kepada orang lain kan. Jadi ada banyak lagi soalan yang nak tanya kepada Adibah, tapi kita berhenti seketika. Kembali selepas ini. Kembali bersama kami di Hoi Podcast. Tajuk kami ialah Seni versus Lara. Okey, saya nak tanya soalan seterusnya tadi. Lepas tu saya teringat soalan yang saya nak tanya tadi. Okey, saya tanya boleh? Boleh. Okey, yang saya nak tanya tadi kan mungkin ada yang pencapaian dari segi kumpulan. Mungkin ada yang dari segi individu. Kayaknya memang walaupun dalam kita, contohnya seseorang tu duduk dalam kumpulan Azra, tapi still bolehlah nak mewakili macam individu. Ke macam mana? Untuk maksudnya kembangkan bakat secara individu. Maksudnya. Okeylah, bagi saya lah kan. Sebab saya jadi ketua. Bila jadi ketua ni, kita tak terikat dengan Azra sahaja. Okey, sebab kami kan ada pusat kebudayaan USIM. So bila kami terikat sebagai ketua, kita orang pun terlibat dalam pengurusan. So bukan setakat saya sebagai ketua, saya pun boleh latih anak didik saya. Anak didik tau. Kawan-kawan saya, kawan seperjuangan saya Azra juga boleh join untuk belajar mengurus dalam hal-hal seni. Kalau macam kita orang kan banyak handle program yang macam handle program pun kadang kita orang dididik. Dalam pusat kebudayaan tu pun kita orang dididik untuk mengurus program-program kesenian. Kalau ada macam program yang bukan nyanyian, macam kadang ada untuk bengkel-bengkel pengurusan, kita orang kena tolong deal. Baru-baru ni kita orang baru buat program apa ni, Starfest. Kalau ada yang pergi tu adalah Starfest tu pun yang menguruskan juga ahli-ahli kami sendiri. Kiranya ada sebahagian daripada interaksi, sebahagian daripada Azra, sebahagian daripada Cubo, tarian, semualah. Kiranya kita orang semua involve dalam boleh dikatakan macam multitasking lah. Kita orang lah yang nyanyi, kita orang lah yang handle stage, orang yang sama. So macam bagi saya, dia mengajar kita untuk multitasking, bukan hanya sekadar menyanyi saja, berlatih menyanyi. Kelas vokal memang ada wajib pergi. Untuk yang tu memanglah tu side tu memang main kita kan. Memang kita masuk untuk nasyid kan, untuk nyanyian. Tapi pada masa sama kita orang belajar juga untuk benda-benda lain. Kadang cikgu kita orang sendiri pun cakap, majulah korang, dah boleh belajar berlakon. Sebab hari tu kita orang berkonsepkan lakonan. So dah macam improve kita orang punya self-esteem. Kita orang jadi lebih berani. Kiranya macam orang kata kena fast hand lah, kena buat benda cepat. Kiranya kepada siapa yang nak masuk Azra, boleh je masuk. Sebab bukan nak fokus kepada kelas vokal saja kan. Tu first lah. Tapi kita akan buat benda lain juga kan. Tak fokus pada satu benda tu je. Dia join je pusat kebudayaan, dia akan agih kat mana kita sesuai. Kadang kita nak nyanyi, tapi mungkin suara kita tidak kepada nasyid, dia akan letak dekat choir. Choir lagi best bagi saya. Bagi saya choir lagi best sebab
dia tak fokus pada suara kita seorang je. Kalau nasyid ni kadang dia bagi part-part, kita kena nyanyi part tu seorang. Faham tak? Dia jadi macam part tu kita jadi solo. Macam takut. Kalau choir, kau nyanyi je part kau. Macam tu. Pernah tak masuk choir? Tak pernah nak cuba? Saya memang choir juga. Choir juga? Azra pun juga? Azra juga, sebab kita orang setiap kumpulan vokal wajib join choir. Faham. Cuma Sam ni saya tak join sangat dengan aktiviti choir sebab nak fokus Azra. Macam tu. Okay, next question. Okay, ni macam topik yang mungkin hit juga. Kalau lelaki mungkin taklah serius kan. Tak kisah. Tapi kalau perempuan, suara aurat, suara perempuan ni aurat. Tengok. Dia macam hit sangat sampai tersasul. Sorry ya. Okay, suara wanita ni aurat. Semua orang berfikiran macam tu. Jadi apa pandangan Azra macam bila mungkin ada orang komen ke ataupun orang fikir yang macam tu. Jadi macam mana korang handle benda ni? Okay, biasalah tu, ramai dah. Kalau macam kita orang post kat TikTok je, ada je komen, adik suara aurat, macam tu kan. Lepas tu saya nak je cakap, Kak belajar lebih lagi, terima kasih. Tapi saya tak adalah cakap macam tu kan. Sebab komen saya kena ban. Kurang je. Sebab kami macam join Azra ni pun kami belajar nak tanya juga guru-guru. Kita macam kalau saya personally, sebab saya memang menceburi bidang nasyid ni dari dulu lagi, sejak sekolah menengah. Saya macam tanya juga orang yang lagi faham. Okay, saya tanya yang lagi arif. Saya bertanyalah, suara ni kan aurat. Sebab macam ayah saya sendiri, dia belajar kitab-kitab kan. Lepas tu saya tanya sendiri, kalau belajar macam, sebab dia pernah kasi nasyid, so saya macam pelik lah kan. Orang cakap aurat bla 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 bla. Lepas tu macam pelik. Lepas tu kita pun tanyalah, dah kalau kita nyanyi ni ini. Saya pernah tanya juga pasal alat muzik yang apa ni, berstring tu, yang bertali kan. Itu pun ada khilaf juga kan. Sama juga, saya memang tanya, sebab saya jenis yang suka bertanya. So bila saya bertanya tu, ayah cakap memang banyak khilaf. Tapi itulah, berbalik pada niat asal lah. Sama juga, berbalik pada niat asal. Kenapa kau buat benda ni? Kenapa kau nak menyanyi ni? Faham tak? So kadang cakap suara aurat kan, kalau macam tu perempuan tak boleh cakap pun. Betul tak? Kalau macam tu tilawah perempuan pun kena ban sebenarnya. Keluarkan, melenggokkan suara juga. Dia melenggokkan suara sampai menaikkan syahwat. Itu yang macam dibuat-buat. Faham tak? Memang sengaja untuk mengundang fitnah. Bagi saya, yang tu yang tak bolehnya. Yang tu baru dia jadi aurat. Baru hukumnya kena jagalah suara. Tapi setakat ni saya tengok budak-budak Azra tak ada pula yang macam melenggak-lenggak suara. Alhamdulillah lah, semua okey. Alhamdulillah okey. Kita orang tahu batas-batasnya. Alhamdulillah. Coach kami pun macam tahu. Coach kami pun faham lah. Faham. Coach kami pun orang lama dalam nasyid. Okey, kita rasa macam mungkin sebab vibe belakang ni kan macam TV Al-Hijrah kan, jadi kita rasa macam saya harap benda tu semua okey. Okey, kita sambung kepada next question. Seni ni kan dia ada macam-macam, dan yang kalau untuk tajuk kita yang nasyid ni, kita ada seni suara, seni muzik kan. Jadi boleh ke elemen-elemen seni ni dimasukkan dalam nasyid tanpa nak macam hilangkan unsur keagamaan tu? Bagi saya boleh. Sebab kalau ikut peredaran zaman kan, kalau kita just follow on stick satu benda je, orang takkan nak dengar sangat. Telinga orang berbeza-beza. Kan ada orang dia suka yang macam R&B sikit, ada orang suka yang soul, ada orang yang suka macam pop sikit. Ada orang kalau dengar yang traditional punya ni macam apa ni, tak nak dengar, tak nak macam tu kan. Dia tak suka explore, dia stick on one genre saja. Dia suka macam satu genre je. So bila macam tu, kita tak boleh nak sampaikan lah. Tak akan terdengar pun, tak akan terlalu pun dia punya FYP ke apa kan. Dia takkan lalu pun. Sebab apa, dia macam tak berkenan pun. Orang tak nak dengar pun. Tak nak dengar pun. Dengan nasyid pun takut. Dengan nasyid takut lah nak dengar. So bila kita masukkan elemen-elemen seni yang berbeza-beza ni, dengan kiranya ada batas dia lah. Kiranya banyak mana je boleh masuk kan, sampai tak hilangkan unsur keagamaan ataupun unsur nasihat tu sendiri. Bagi saya boleh.
Macam dalam nyanyian tu masukkan seni-seni vokal tu sendiri. Macam cara nyanyian pun ada berbeza-beza. Ada yang macam style R&B lah. Kalau kita masukkan mungkin orang macam bila dengar, saya personally, saya dengan kawan saya, kalau dengar satu nasyid ni, tiba-tiba ada dia hit R&B style. So kita orang macam, macam tu. Menarik lah. Menarik. So bila menarik, orang akan macam, nak dengar lagi lah. Sejujurnya, saya tak tahulah orang lain. Tapi bagi saya, memang saya akan dengar. Kalau dia macam ada elemen yang lain daripada lain. Kiranya tak kisahlah mungkin elemen-elemen seni tu masuk kan. Tapi asalkan tak terpesong daripada niat asal kita kan. Kita nak menyampaikan kata-kata nasihat dan bagi semua orang dengar, terhibur. Itulah kan. Setiap kumpulan nasyid kan mestilah ada macam image tersendiri kan. Jadi apa cabaran besar dalam memastikan keaslian dalam nasyid Azra ni? Cabaran besar Cabaran apa-apa pun. Setakat ni cabaran dia sebab kalau nasyid perempuan ni dia memang susah nak cari platform. Itu je. Tapi bila kita orang kalau macam yang Piala Rabbani tu kita orang cari sendiri. Pertandingan tu kita orang cari sendiri. Memang susah lah nak kata. Tapi kalau kita buat, orang akan cakap, tak pernah orang buat. So orang akan macam, macam orang akan nak dengar. And then bila orang nak dengar, orang akan start dengar muzik-muzik kita. Bila orang dengar muzik kita, barulah lirik tu tersampai. Apa yang kita nak sampaikan tu sampai. Sebab kalau kita tak start keluar daripada kotak seolah-olah perempuan ni kena duduk dalam kotak tu je. Kalau macam tu sampai sudahlah. Apa yang kita nak sampaikan tak sampai pun. So tujuan asal tak tercapai pun. So buang masa lah orang kata. Bagi saya. Kalau setakat sekarang Azra macam aktif di platform mana? Setakat ni lah kita orang cuba-cubalah kan upload cover ke apa. Sebelum ni sebab kita orang memang terikat dengan pusat kebudayaan. So apa-apa program yang kita orang nak join, kita orang kena refer ke pusat kebudayaan. So setakat ni setiap ada program apa-apa, kita orang join. Walaupun bukan under nama Azra, kita orang still join. Macam yang saya sebut tadi, choir. Acapella tu pun kalau ikutkan bukan under nasyid. Kita orang campur-campur. Variasi suara. Ada suara lelaki, ada suara perempuan, ada suara moden, ada suara tradisional. Kita orang belajar. Bila kita orang belajar, kita orang boleh masukkan dalam kita orang punya sendiri style. So bagi saya lah, setiap ahli Azra ni kebanyakannya, terutama yang seni-seni lah, bila dah ada banyak join kan, suara dia orang semakin lama semakin lain daripada awal-awal dia. Masa first dia orang masuk tu memang suara pakai hantam je nyanyi. Tapi bila dah masuk kan, dia orang macam dah pada dah pandai variasikan suara. And then bila dia nyanyi tu, dia macam lagi menarik orang. And then orang akan dengar kita punya lagu lah, orang cakap kan. Itulah bagi saya. Okay, faham. Okay, dan ni macam sounds cliche kan. Tapi macam mana yalah Azra mungkin pernah menyertai beberapa pertandingan ataupun mungkin ada yang menang kan. Jadi macam mana nak deal dengan mungkin nervous ke ataupun audience ramai atau mungkin orang ada expectation tinggi pasal Azra tu, macam mana? Okay lah, baik. Semua orang ada kan sifat gugup, walaupun sifat gugup tu, walaupun kita extrovert setakat mana sekalipun, kita akan ada macam tiba-tiba rasa nervous pula nak naik macam tu kan. Tapi kan kalau saya tanya kawan-kawan saya kan, saya macam tanya juga, korang macam nampak relax je bila nyanyi. Majority akan cakap dia duduk atas stage dia auto hilang. Sebab kita just enjoy the show. Kita bukan macam kita macam presentation kan, kita depan orang juga. Memanglah bukan macam show. Tapi bila kita bercakap, kadang kita macam shock sendiri. Bagi saya lah, dia memang kena shock sendiri. Walaupun mungkin ada orang tak dengar ke apa, dia memang kena shock sendiri. Dan awalnya biasanya kita akan mulakan dengan bismillah lah bila nak start apa-apa kan. So macam bismillah, udah ada kan, bismillah, selawat. And then insyaAllah lah semua akan go smooth. Itu bagi saya lah. Maksudnya macam mana? Kalau kita naik pentas tu, kita just enjoy. Inilah peluang aku untuk kan. Kalau kita nak macam fikir pasal nervous tu, tak ke mana kan. Betul. Jadi kena fake it until you make it. Betul. Pernah dengar lah kan. Okay, ini just a quick question. Selain daripada belajar seni suara, ada tak ahli daripada grup Azra, mana-mana ahli yang macam mungkin
berminat untuk kompos ataupun gubah lagu? Dan kalaulah ada, Azra ni tempat yang sesuai ke untuk dia kembangkan bakat dia? Okay. Bagi saya memang ada. Ada? Even saya sendiri, kawan saya sendiri ada yang kompos lagu. Pernah kompos lagu untuk nasyid sekolah. Terutamanya nasyid sekolah lah, zaman-zaman sekolah dulu. Perempuan kan susah nak dapat coach. And then kita terpaksa kompos sendiri. Macam satu tapi itu cerita dulu. Cerita sekarang pun, even sekarang ada juga ilmu-ilmu yang kita dapat daripada cikgu, coach. Semua tu kita boleh selitkan dalam kita punya lagu tu. So bila kita nak kompos lagu, kita belajar daripada orang yang lebih arif. Seni interaksi pun kita orang ada belajar daripada seni interaksi, sebab seni Azra kebanyakannya dah macam bila dah berkahwin ni dia loki lah. Kan kebanyakan ramai dah kahwin. So that's why lah macam susah nak dapat orang kata tunjuk ajar daripada perempuan sendiri. So itu pun kita orang kena belajar. Okay. Sekarang itu sahaja. Masa pun mencemburui kita kan. Sebenarnya ada banyak lagi rasa macam nak tanya Adiba. Tapi tak apa, kita boleh pick to pick kan. Mungkin bagi penonton-penonton yang memiliki suara yang sedap ke apa kan, kalau nak join Azra boleh silakan. Boleh join kan? Boleh kan? Boleh. Okay. Datang audition lah. Datang audition. Okay. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada Kak Adiba yang sudi meluangkan masa pada hari ini, dan terima kasih juga kepada penonton yang sudi tengok sampai habis. Jumpa di episod akan datang pada setiap hari Rabu jam 9 malam di Hoi Podcast. Sekian, terima kasih.